Datuk Maharaja Lela merupakan seorang pejuang terkenal di negeri Perak. Nama sebenar beliau ialah Pandak Limo bin Macang Lela Tok Mahmud. Datuk Maharaja Lela merupakan seorang penghulu di Pasir Salak dan juga seorang pembesar berlapan di Perak. Beliau juga memegang gelaran orang kaya-kaya Maharaja Tun Jana Putra. Perjanjian Pangkor ditandatangani pada 20 Januari 1874 antara Gabenor negeri-negeri Selat iaitu Sir Andrew Clark di pihak Inggeris dan Raja Muda Abdullah yang berkuasa di Hilir Perak bersama dengan pembesar yang menyokong baginda iaitu Bendahara, Temenggung, Orang Kaya Menteri, Shah Bandar, Raja Mahkota, Laksmana dan Datuk Sagor. Antara intipati Perjanjian Pangkor ialah Sultan Abdullah diiktiraf sebagai Sultan Perak, Sultan Ismail diiktiraf sebagai Raja Muda, Sultan menerima seorang residen British yang akan menasihati baginda dalam semua perkara kecuali yang berkaitan dengan agama Islam dan adat istiadat Melayu. Residen berkuasa penuh ke atas pungutan cukai negeri Perak. Residen, penolong residen, sultan dan pembesar akan dibayar gaji daripada pungutan hasil maksul Perak. Penentangan Datuk Maharaja Lela bermula oleh kerana beliau tidak berpuas hati dengan sistem residen yang dilakukan oleh pihak British dan residen pertama pada ketika itu ialah J.W.W. Birch. Birch telah memaksa Sultan Abdullah untuk menandatangani pengisytiharan yang membolehkan British mengambil hak mengutip cukai. Sultan Abdullah juga diugut akan diturunkan tahta sekiranya baginda enggan menandatangani pengisytiharan tersebut. Kemarahan Sultan dan pembesar Perak memuncak apabila Sultan Abdullah didesak untuk menandatangani pengisytiharan menyerahkan kuasa sepenuhnya kepada British. Kuasa mentadbir negeri Perak diserahkan kepada residen dan residen berkuasa melantik hakim, mengurus kutipan cukai dan melantik penghulu. Birch juga telah bertindak sesuka hati dengan memperkenalkan cukai baharu seperti cukai padi, cukai senjata dan cukai perahu terhadap penduduk di negeri Perak. Selain itu, setiap isi rumah juga dikehendaki untuk membayar $2 sebagai cukai kelamin. Birch juga semakin dibenci oleh Sultan dan pembesar-pembesar negeri Perak apabila beliau sengaja mengharamkan amalan perhambaan yang menjadi adat lesam orang Melayu. Tindakan Birch ini telah menimbulkan permusuhan apabila beliau menyimpan hamba-hamba perempuan di rumahnya. Peristiwa penentangan Sultan dan pembesar-pembesar di negeri Perak bermula apabila mereka telah menubuhkan suatu mesyuarat untuk menghapuskan J.W.W. Birch. Raja Abdullah, Raja Ismail dan Datuk Maharaja Lela telah bermesyuarat di Durian Sebatang. Mesyuarat tersebut dilakukan bertujuan untuk membuat rancangan untuk menghapuskan J.W.W. Birch. Pada 2 November 1875, Birch dan rombongan tiba di Pasir Salak untuk menyebarkan surat pengisytiharan mengambil hak memungut cukai oleh British. Oleh itu, Datuk Maharaja Lela dan pengikutnya telah mengambil kesempatan ini untuk membunuh Birch. Pembunuhan Birch telah menyebabkan British menyerang Pasir Salak.
Rancangan Sultan dan pembesar-pembesar di negeri Perak telah berjaya untuk membunuh J.W.W. Birch apabila Birch telah mati dirodok oleh tombak yang digunakan oleh Pandak Indut di sebuah sungai di Pasir Salak. Kematian J.W.W. Birch juga telah menimbulkan sebuah peristiwa yang dipanggil sebagai peristiwa Perang Perak. Pada 7 November 1875, Inggeris telah menghimpunkan satu angkatan tentera yang besar untuk menyerang Pasir Salak. Serangan Inggeris itu dapat dipatahkan oleh perwira-perwira Melayu yang dipimpin oleh Datuk Maharaja Lela. Dalam pertempuran itu, Kapten Innes, pemerintah pasukan Inggeris, dan 2 orang askarnya telah terkorban. Namun begitu, perjuangan para pemimpin di negeri Perak telah tewas apabila pihak Inggeris telah meminta bantuan daripada tentera India dan Hong Kong. Kesan penentangan Datuk Maharaja Lela. Satu perbicaraan telah diadakan di Matang, Perak yang telah dihakimi oleh Raja Idris dan penasihat Frank Swettenham berkaitan dengan kes pembunuhan Birch. Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagor, Pandak Indut dan Sepuntum dijatuhkan hukuman gantung sampai mati di Matang, Perak. Selain itu, Sultan Ismail telah dibuang ke negeri Johor, Sultan Abdullah, Menteri Ngah Ibrahim, Laksmana, Shah Bandar dibuang ke negeri Pulau Seychelles yang terletak di Lautan Hindi. Dengan berakhirnya setiap hukuman yang telah diberikan kepada Sultan Perak dan pembesar-pembesar di negeri Perak, British telah berjaya menghapuskan kebangkitan di negeri Perak dan telah menunjukkan keangkuhannya sebagai seorang penjajah. Perjuangan Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagor, Pandak Indut, Sultan Abdullah, Si Kuntum dan juga para pembesar Perak yang lain telah menjadi simbol kepahlawanan dalam kalangan orang Melayu. Setiap perjuangan yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh dan para pejuang di negeri Perak ini seharusnya kita hargai, kerana kalau bukan kerana darah mereka yang mengalir, tidak mungkin pada hari ini kita dapat menghidup nafas keamanan di bumi tercinta kita, iaitu di negeri Perak. Sekian, terima kasih.